Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas diramalkan Pakatan Harapan menang dalam pilihan raya kecil PRK Kuala Kubu Bahru melalui Ilham Center kata Pakatan Harapan mempunyai kelebihan untuk menang, dan apa yang dikempenkan oleh Perikatan Nasional, yaitu tema agama dan kaum, sudah tidak lagi boleh pakai di mana-mana, terutamanya dalam pilihan raya kali ini. Tepu di sana. Ini pula jawaban daripada Azmin Ali yang telah menimbulkan pelbagai reaksi komen daripada netizen, yang ada yang panas, juga ada yang agak kasar. Apa yang membuatkan mereka memberikan komen ialah apabila Azmin Ali kata pengundi yang menentukan kemenangan calon dan bukannya tinjauan. Ada netizen kata, ialah memang begitu jawapan, kalau dah ditinjau akan kalah. Tapi kalau dia yang ditinjau menang, lain juga yang akan keluar di mulut nanti, kata mereka. Ada dua komen daripada netizen dalam isu ini apabila Ilham Center meramalkan bahawa Pakatan Harapan akan menang dalam pilihan raya kecil PRK-KKB, dan ada kelebihan kepada Pakatan Harapan kerana menurut Ilham Center tema kempen agama dan kaum sudah tepu dan tidak relevan di Selangor lagi. Azmin Ali menjawab bahawa pengundi yang menentukan kemenangan calon, bukan tinjauan. Ini pula reaksi daripada netizen. Mereka kata, Purple Mouse 7378 kata, macam mana KKB nak kemajuan pembangunan kalau bersama pembangkang? Mustahil pembangkang boleh majukan KKB. Untuk bantu rakyat di kerusi yang PN menang pun yelek. Otak Azmin memang dah susah diramal lagi, kata Purple Mouse 7378. Ada kebenaran apa yang dikatakan oleh beliau ini, iaitu nak mendapat kemajuan pembangunan agak sukar dalam kerajaan pembangkang. Kalau mau dapatkan kemajuan yang lebih baiklah menangkan kerajaan di kawasan tersebut, terutamanya dalam Dewan Undangan Negeri. Dan kita tahu Dewan Undangan Negeri di Selangor kini dikuasai oleh Pakatan Harapan. Wan Khalid pula kata, muka pengkhianat dan kaki Sheraton move, kami tak akan lupa pengkhianat ini yang menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan, kata beliau. Jadi kalaulah mengikut apa yang dia kata ini, kerajaan yang sebelum ini pun tumbang dan kerajaan yang sebelum ini pun timbul, bukan juga kerana oleh calon atau oleh pengundi, tetapi kerana YB-YB yang lompat parti sebelum itu, yang menjadi dalang kepada pengkhianatan langkah Sheraton. Pengurusi Perikatan Nasional Selangor Azmin Ali dilihat tidak terlalu bimbang dengan dapatan kajian Badan Penyelidik Ilham Center yang meramalkan PH akan mengekalkan kemenangan di Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Bahru. Kajian ada banyak, nama pun kajian, macam-macam laporan risikan telah kita terima, tetapi yang menentukan kemenangan adalah pengundi, kata Azmin Ali. Sebab itu kita rayu semua pengundi agar melaksanakan tanggungjawab untuk menentukan soal pembangunan, perkembangan dan kemajuan di Kuala Kubu Bahru untuk 5 tahun akan datang, katanya di Kuala Kubu Bahru malam ini. Itu sebabnya netizen dalam ruangan komen tadi kata, bagaimana kawasan itu boleh maju, bagaimana kawasan itu boleh mengembang, bagaimana kawasan itu boleh mengalami pembangunan kalau ianya di bawah pembangkang. Siapa yang nak bantu, kata mereka. Lebih-lebih lagi sekarang ini pembangkang dah kelihatan makin miskin, tiada dana untuk membantu, sehingga kan ada beberapa orang calon ataupun ahli parlimen Perikatan Nasional sudah pun menyokong Anwar Ibrahim kerana masalah peruntukan. Jadi dari sana pun, dari situ pun kita dah tahu bagaimana nak memajukan kawasan itu kalau dia ialah pembangkang. Terdahulu hari ini Ilham Center antara lain menyatakan Perikatan Nasional memberikan saingan sengit namun sedikit kelebihan, memihak kepada Pakatan Harapan dengan gabung jalin semua faktor yang dihuraikan di atas.
Kami merumuskan bahawa parti PH diwakili DAP mempunyai sedikit kelebihan untuk mengekalkan kawasan Kuala Kubu Baharu ini daripada jatuh ke tangan pihak lawan yang meletakkan objektif menawan 4-0 di dalam kawasan Parlimen Hulu Selangor ini, katanya lagi. Badan itu juga menyatakan peratusan keluar mengundi akan menjadi faktor utama kalah menang calon PH Pang Sok Tau dan calon PN Khairul Azari South. Saudara-saudara sekalian, sementara itu Azmin Ali menafikan PN mengenakan larangan ke atas. Azari memandangkan pemangku Ketua Bersatu Hulu Selangor sebelum ini menyatakan dia tidak boleh bercakap dengan media. Kata Azmin Ali, tidak ada media merupakan rekan penting khususnya dalam situasi kempen ini untuk menyampaikan maklumat yang tepat dan adil kepada pengundi sebelum mereka membuat keputusan atau pilihan. Cuma hari ini dia terpaksa bergegas ke banyak lokaliti, sekurang-kurangnya mereka pengundi di lokaliti tersebut dapat mengenali calon, katanya lagi. Berhubung soal pengundi India yang merangkumi 18% pengundi di Dewan Undangan Negeri KKB yang menjadi tumpuan utama dalam PRK ini, Azmin berkata, semua golongan pengundi adalah penting untuk kemenangan calon. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus keputusan-keputusan pilihan raya selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Ini keputusan terkini pilihan raya kecil PRK KKB yang mengejutkan kita semua. Dijangkakan Pakatan Harapan akan menang di pilihan raya tersebut kerana kelebihan-kelebihan berikut. Saudara, beberapa jam lagi akan diumumkan keputusan tersebut, tetapi telah pun dapat diramal. Kekalahan bakal dialami oleh Perikatan Nasional. Ini kerana satu badan pemikir yang boleh dipercayai dan terbukti telah pun membuat ramalan tepat beberapa kali dalam pilihan raya sebelum ini, telah berjaya membuktikan kredibiliti peramal tersebut. Daripada 10 yang diramal, 9 yang tepat. Jadi kali ini kita nak beritahu, Pakatan Harapan ada kelebihan untuk menang dalam pilihan raya PRK KKB, dan juga ini sebabnya. Ilham Center berkata, kempen tema agama serta kaum yang diulang Perikatan Nasional pada PRK itu sudah tepu. Maknanya sudah tidak boleh pakai lagi lah. Tidak lagi relevan untuk dipakai di mana-mana, khususnya di negeri Selangor. Kerana negeri Selangor, kalau kita tahu, negeri itu adalah negeri campuran pengundi yang paling ramai, dan boleh kata rakyat di Selangor sudah sukar ataupun sukar ditembusi untuk isu-isu berkaitan tema agama serta kaum. Selangor adalah negeri yang maju, negeri yang kaya, bukan seperti negeri-negeri lain yang mungkin masih boleh menggunakan tema agama dan kaum dalam kempen, dalam mana-mana kempen. Seperti di Kelantan dan Terengganu, mungkin isu tema agama serta kaum boleh digunakan pakai di Kedah dan di Perlis. Tetapi untuk negeri-negeri seperti di Johor, di Selangor, di Pahang, Sabah dan Sarawak, isu ini adalah kelihatan tepu dan tidak lagi boleh digunakan pakai. Pakatan Harapan PH mempunyai sedikit kelebihan untuk mengekalkan Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Baharu di sebalik cabaran sengit oleh Perikatan Nasional, kata sebuah badan pemikir. Ilham Center berkata, strategi Perikatan Nasional meletak calon Melayu Khairul Azari South untuk meraih sebanyak mungkin sokongan pengundi komuniti itu dilihat tidak berkesan. Malah kempen tema agama serta kaum sudah tepu ke siling. Kawasan bercampur seumpama Kuala Kubu Baharu ini, kempen jalur keras tidak efektif dan sesuai. Katanya dalam laporan pola pengundi dan prediksi PRK Kuala Kubu Baharu yang berlangsung esok, PRK itu menyaksikan pertembungan Khairul Pang Shotau, PH Hafiza Zainuddin, Parti Perikat Rakyat Malaysia, dan Nyau Kezin Bebas. Badan pemikir itu dalam kajian di lapangan mendapati PAS yang sering menjadi jentera dan tulang belakang PN dilihat tidak gairah berkempen. Kali ini tidak nampak kelibat jentera PAS dari negeri-negeri lain. Selain Selangor berkubu di setiap pusat daerah mengundi PDM.
Penyertaan PAS Selangor juga tidak agresif, menyumbang kepada suasana sebegini rupa, katanya, yang turut membangkitkan prestasi muram 3 wakil rakyat PN, iaitu bagi Parlimen Hulu Selangor, Dewan Undangan Negeri Hulu Bernam dan Batangkali. Isu YBPN tidak confirm menjadi topik perbincangan pengundi di sini, tetapi kempen calon lain tidak memanfaatkan isu ini ke khalayak lebih luas, katanya. Untuk rekod, Parlimen Hulu Selangor diwakili Muhammad Hasnizan Harun dan Hulu Bernam Maizuddin Mahyudin dari PAS, dan Wakil Bersatu Muhammad Muhaimin Harid Abdul Sani mewakili Batangkali. Kajian Ilham Center itu dilakukan secara tetap muka membabitkan 404 responden, iaitu pengundi berdaftar mewakili semua segmen kaum, jantina, umur dan lokaliti, dengan jumlah numerator seramai 17 orang sambil dibantu 4 penyelia. Data dikumpul menggunakan kaji selidik observasi dan protokol temu bual separa berstruktur yang kemudiannya dianalisis secara kuantitatif, berstatistik dan kualitatif bertematik. Ralat kesilapan yang ditentukan ialah 4,85% dengan tahap keyakinan sebanyak 95%. Kajian ini turut mendapati hubungan antara UMNO dengan PH yang semakin serasi secara langsung, meyakinkan pengundi putih untuk bersama menyokong calon perpaduan kali ini. Pemimpin UMNO hanya mengurus ahli mereka agar menerima semangat kerajaan perpaduan dan kelangsungan parti itu dengan kerajaan demi kebaikan masa hadapan. Sebilangan ahli UMNO yang protes dalam pilihan raya lalu mulai kembali menerima hakikat UMNO bersama Pakatan Harapan kerana tiada apa-apa kelebihan bersama pembangkang di Selangor, serta Perikatan Nasional juga tidak menyantuni mereka pasca pilihan raya, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini keputusan terkini daripada pilihan raya PRK KKB Kuala Kubu Bahru, dan dijangka Dewan Undangan Negeri KKB bakal ditawan perpaduan. Saudara, siapa yang akan menang kita akan ketahui tidak lama lagi. Namun demikian, dalam satu dapatan didapati bahawa Dewan Undangan Negeri KKB akan bakal ditawan oleh perpaduan. Ini sebabnya Naib Presiden Amanah Datuk Mahfuz Omar menyifatkan masyarakat Kuala Kubu Bahru KKB berhasrat untuk memperkukuhkan lagi kerajaan negeri, sekaligus memberi bayangan kerusi itu bakal ditawan perpaduan. Kata beliau, insya-Allah saya penuh yakin calon perpaduan Pang Sho Tau akan berjaya mempertahankan kerusi di Dewan Undangan Negeri DUN KKB. Ini kerana saya nampak rakyat mahu memperkukuhkan kerajaan negeri Selangor. Rakyat lebih melihat kepada pengukuhan kerajaan negeri, katanya. Apatah lagi dengan gaya politik yang tidak berkesudahan, iaitu politik keagamaan dan perkauman yang sempit, katanya ketika dihubungi Harapan Daily hari ini. Beliau diminta mengulas mengenai potensi calon perpaduan menjelang pilihan raya kecil PRK DUN berkenan yang akan berlangsung hari ini. Mengulas lanjut, beliau menyifatkan masyarakat di KKB yang terletak dalam daerah Hulu Selangor itu sebagai golongan yang lebih terbuka. Saya fikir masyarakat KKB ini lebih terbuka berbanding sebelum ini. Ia mudah terperangkap dan isu-isu sebegitu. Isu-isu demikian sudah tidak menjadi keperluan lagi dalam politik baru di negara kita, ujar beliau lagi. Untuk rekod, PRK DUN KKB diadakan susulan kematian penyandangnya Lee Kee Hyong yang mewakili PH pada 21 Mac lalu. PRK kali ini menyaksikan pertembungan 4 penjuru calon daripada 4 yang bertanding. Mereka ialah terdiri daripada 2 pesaing utama, iaitu Setiausaha Akbar kepada Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Pang Shok Tau
mewakili perpaduan, dan pemangku ketua bahagian Bersatu Hulu Selangor Khairul Azhari Saud dari Perikatan Nasional PN. Dua lagi calon yang akan berebut kerusi di Utara Selangor itu adalah Hafiza Zainuddin dari Parti Rakyat Malaysia PRM dan calon bebas Nyaw Ki Zen. Pada pilihan raya PRN tahun lalu, Ki Hiong berjaya mempertahankan kerusi Dewan Undangan Negeri itu dengan majoriti 4,119 undi apabila mengalahkan Teo Kien Hong Gerakan, Siva Parakas Ramasari Muda dan Chong Chang Ben Lai Parti Rakyat Malaysia. Saudara-saudara sekalian, Ashraf Wajdi Dusuki juga menyeru supaya pengundi Melayu ahli UMNO sokong Pang Tae-syuk. Adakah dengan Pak So Tau ini akan menang dengan seruan daripada Ashraf Wajdi Dusuki ini? Menyeru supaya orang ramai atau orang Melayu dan penyokong parti itu dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Baru supaya keluar mengundi Pang So Tau pada hari pengundian hari ini. Setiausaha Agung UMNO berkenan berkata, sokongan kepada calon Pakatan Harapan dari DAP itu penting kerana seiring dengan aspirasi kerajaan perpaduan. Sebab itu, pada Sabtu ini, saya selaku Setiausaha Agung UMNO minta seluruh orang Melayu penyokong UMNO sebab dulu kita pernah sokong calon MCA. Hari ini kita sokong yang mewakili aspirasi kerajaan perpaduan. Siapa dia? Calon nombor 2, Sok Tau. Yang paling penting Sabtu ini kita kena nobatkan YB yang berhormat Pang Sok Tau sebagai calon, sebagai wakil rakyat katanya dalam ceramah mega perpaduan Grand Finale PRK Kuala Kubu Baru malam tadi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, hari ini disahkan Rosmah Mansur terima berita paling buruk, paling malang dan pastinya menyusahkan hidup beliau. Belum sampai Najib dapat pembebasan ataupun tahanan rumah jika berjaya dalam semakan beliau di mahkamah, timbul pula berita buruk untuk Rosmah Mansur. Kali ini Rosmah Mansur disaman oleh 10 syarikat dan 1MDB dengan berjumlah AS 346 juta. Kalau 346 juta ini dibundarkan atau dikali dengan nilai mata wang Malaysia, lebih kurang dalam 1 bilion. Rosmah Mansur disaman menghampiri atau melebihi 1 bilion ringgit, tuntut kembalikan barangan mewah yang dibeli. Kesian jugalah kan. Bayangkan mereka menuntut itu semula. 1MDB atau One Malaysia Development Berhad dan 5 anak syarikat serta 4 yang lain memfailkan saman terhadap Datin Seri Rosmah Mansur berhubung ribuan barangan mewah bernilai AS 346 juta didakwa dibeli menggunakan dana syarikat itu yang diselewengkan. Kesemua syarikat terbabit yang bertindak selaku pelanatif turut menuntut isteri bekas Perdana Menteri itu membayar AS $346 juta 10,489 dolar atau sejumlah amount yang ditafsirkan oleh Mahkamah Tinggi. Kesemua pelanatif iaitu 1MDB dan 5 anak syarikatnya iaitu 1MDB Energy Holdings Limited, 1MDB Energy Limited, 1MDB Energy Langat Limited, Global Diversify Investment Company Limited dan SRC International Sendirian Berhad. Pelanatif lain adalah syarikat pesisir luar iaitu Affinity Equity International Partners Limited, Alson Chance Holding Limited, BlackRock Commodities Global Limited, Blackstone Asia Real Estate Partners Limited dan Brightstone Jewelry Limited. Saman itu menamakan Rosmah sebagai defendant pertama, manakala Sub 6 Naidas Daswani juga dikenali sebagai Natasha Mirpuri sebagai defendant kedua.
Planatif mendakwa bahawa barangan mewah berkenan iaitu antara lain ribuan item jenama barangan kemas, jam tangan dan beg tangan telah dibeli oleh atau untuk Rosmah bukan dengan wang sendiri tetapi dengan dana yang diselewengkan daripada anak syarikat Tuan MDB. Menurut Planatif, dana itu disalurkan melalui pelbagai entiti luar pesisir termasuk Affinity Equity, Alsen Change, BlackRock, Blackstone sebelum dibayar kepada 48 vendor berbeza daripada 14 bidang kuasa bagi pembelian barangan mewah berkenan iaitu sebanyak 320 bayaran berjumlah AS 346,10,489 dolar. BlackRock dan Blackstone adalah syarikat dikaitkan dengan sekutu ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Joe atau Jolo iaitu Eric Tan. Sehubungan itu mereka menuntut pengisytiharan bahawa 1MDB dan 5 anak syarikatnya Planatif pertama hingga ke-6 mempunyai kepentingan proprietari berequity atau kepentingan beneficial terhadap beberapa barangan mewah berkenan dan dapat dikesan dalam pemilikan Rosmah. Planatif juga memohon pengisytiharan bahawa Rosmah memegang barangan mewah itu dan hasilnya yang dapat dikesan atas amanah konstruktif bagi 1MDB dan anak syarikatnya. Selain itu, mereka menuntut pengisytiharan bahawa 1MDB dan anak syarikatnya itu berhak untuk mengesan barangan mewah terbabit dan pengisytiharan bahawa Rosmah bertanggungjawab kepada mereka iaitu Planatif selaku pemegang amanah konstruktif barangan berkenaan. Selain itu, kesemua Planatif turut menuntut ganti rugi pampasan berequity, ganti rugi keterlaluan dan ganti rugi teladan untuk ditafsirkan oleh mahkamah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.